Dan takluk keduanya, takluk samuk dan basar. Takluk kedua dan tugasan kedua. Tanah, pegang kalih hak baru-baru tu. Dan takluk keduanya, samuk dan basar. Samuk dan basar. Nah, takluk dia tu apa? Yakni dan takluk kedua, yakni dan bermula takluk bagi keduanya, bagi samuk dan basar. Takluknya takluk inkishaf, ialah nama takluk inkishaf. Baca mula inkishaf daripada masdar inkashafa, yang kashifu inkishaban, inkishafan. Ba ing fa'ala yang fa'ilu ingfi'al. Inkashafa yang kashifu inkishaf, makna terbuka dan ternyata dan terterang. Baik dah. Artinya arti inkishaf. Karena artinya arti inkishaf tu. Apa mana arti inkishaf? Terbuka. Jadi terbuka. Mana terbuka bagi Allah. Bagi Allah ada samuk, Allah ada basar, maka bagi Allah tu terbuka. Nyata subah serbi, nyata segala-gala daripada tiap-tiap maujud. Makna kata sebut kata maujud saat ni, sama ada daripada benda pesing bertokar pesing zat, ataupun benda pesing suara, benda pesing warna-warni, ataupun benda pesing apa pesing kita kata nah, benda pesing kayu, pesing batu, pesing apa semua ni. Makna Allah Ta'ala ternyata dan terbuka. Mana ternyata sisi Allah. Sama ada perkara saat ni tu masmuk, benda pesing dengar. Sama telah Allah dengar. Dan benda tak pesing dengar, tak boleh dengar. Ghairu masmuk, seperti batu, dinding, seperti bukit, bukau. Ini Allah Ta'ala dengar juga. Apa benda dengar di sisi Allah? Yakni makna ternyata dan terbuka. Faham tak? Nah, saya berikat tu. Seperti ta'alluq ilmin. Makna ta'alluq samuk dan ta'alluq basar ini serupa dengan ta'alluq ilmu. Pada pihak sama-sama inkishaf. Baik tak? Seperti ta'alluq ilmu, yakni pada pihak sama-sama inkishaf. Baik tak? Sama-sama terbuka. Baik tak? Sama-sama ta'alluq ilmu mana? Seperti ta'alluq ilmu, yakni pada pihak sama-sama inkishaf. Sama terbuka dan ternyata. Habis kat tu. Dan wajib atas kita i'tiqad. Kita berpegang. Dan kita tambah. Kita ikat dalam hati kita ni. I'tiqad apa? Bahawasa inkishaf. Bahawasa terbuka dan ternyata. Zaidi. Yang hasil. Inkishaf mana? Yang hasil dengan samuk itu. Inkishaf yang hasil dengan samuk itu. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Daripada keduanya, daripada samuk dan basar, lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Heran ni, kita kena i'tiqad gini. Pegailah hati kita, inkishaf yang ada pada ilmu makna terbuka, makna ternyata. Lepas tu inkishaf yang ada pada samuk dan basar, makna inkishaf juga. Tapi kita i'tiqad, kita perkata inkishaf yang ada pada ilmu dengan inkishaf yang ada pada samuk dan basar ini berlainan. Lepas tu berlainan lagu mana hakikatnya? Itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ni samuk basar takluk inkishaf. Makna tugasnya kerja dia bergantung pada tiap-tiap benda maujud, maka ternyata dengan samuk dan basar. Dan Allah Ta'ala tu inkishaf juga ilmu dia. Makna ilmu Allah inkishaf. Tapi inkishaf yang ada pada ilmu dengan inkishaf yang ada pada samuk basar ini, makna kata berlainan. Apa tu berlain itu lagu mana? Ternyata ilmu dan ternyata samuk dan basar. Ini kita serah pengetahuan ini kepada Allah. Kita. Apa kita mula ibarat tu. Dan wajib atas kita i'tiqad bahasa inkishaf yang hasil dengan samuk itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya, daripada samuk basar. Jadi inkishaf samuk dengan basar tu berlain. Dan inkishaf samuk basar dengan ilmu tu pun lain juga. Dan bahawasa bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga. Mana inkishaf yang tiga? Yakni inkishaf dengan sebab ilmu, inkishaf dengan sebab samuk, inkishaf dengan sebab basar. Tak cerita, tiga tu. Nama saya tak temu tu. Tengok adik-adik semua ngedek nera weh.
Dah adik-adik semua tu. Dan bahawasa bagi tiap-tiap daripada inkishaf. Makna inkishaf tugasnya bagi ilmu, tugasnya bagi samuk, tugasnya bagi bahasa ni. Daripada inkishaf yang 3, apa ti inkishaf yang 3 itu? Yakni inkishaf dengan sebabnya ilmu, inkishafnya sebabnya samuk, inkishaf sebabnya apa? Bahasa ni ni. Hakikat, sungguh tinya, atau hakikat benda sungguhnya. Dah. Yang diserahkan pengetahuannya. Nah, pengetahuan inkishaf yang 3. Pengetahuan inkishaf yang 3 ni kita serah kepada Allah Ta'ala. Nah, pengetahuan hakikat inkishaf dengan sebab ilmu. Lagu mana ternyata dengan sebab ilmu. Ternyata dengan sebab samuk lagu mana. Ternyata dengan sebab sama salah kita tahu bahasa lagu mana. Maka hakikat sebenar tu lagu mana. Pengetahuan ini yang tahu hak sebenarnya. Kita serah kepada Allah. Kerana Allah lah yang tahu hak sebenarnya. Allah Ta'ala hak reti hak sebenar. Adapun kita boleh reti kata. Sebut kata inkishaf dengan sebab ilmu. Makna ilmu Allah sedia kalau tahu subah-subi. Belum pada kita Tuhan tahu dah kata kita akan ada. Lepas tu kita ada bila Tuhan tahu dah. Makna ternyata dah di ilmu Tuhan. Makna tahu dah ilmu Tuhan. Makna inkishaf dengan sebab samuk. Makna bertiap-tiap benda yang ada. Makna kata dinding ko, batu ko, benda kerah ko, benda toko ko, benda yang pesing kerah ko, benda pesing benar, warna ko, benda pesing warni ko, benda pesing so. Makna inkishaf dengan samuk. Inkishaf dengan bahasa. Tapi inkishaf tiga-tiga tu tak serupa belaka tu. Inkishaf dengan ilmu lain pada inkishaf dengan samuk. Inkishaf samuk lain pada inkishaf daripada bahasa. Inkishaf bahasa lain daripada samuk dan ilmu. Makna berlain ni. Maka hakikat tu kita serahlah pengetahuan itu. Dan hakikat tu siapa dia yang tahu? Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Dan bagi samuk dan basar. Fatimah. Dan bagi samuk dan basar. Dan ini 3 takluk. Bagi samuk dan basar ni, ia ada 3 takluk pula. Tapi takluk yang makruh yang kita kena secara sepitahnya, orang panggil takluk samuk, kerja samuk, sifat daripada sifat ma'ani, sifat kesempurnaan Allah, sifat samuk dan basar tugasannya, hak yang kita duk dengar secara pitah lalu, dengar secara langsungnya, segera pahamnya ialah takluk inkishaf. Tapi dalam inkishaf tu ia ada terbagi pula samuk dan basar tu tiga pula. Mana tengok. Iaitu takluk 3 ataupun 3 takluk bagi samuk dan basar ni apa dia? Takluk tanjizi qadim. Pertama sekali tugas saya samuk dan basar orang panggil takluk tanjizi qadim. 3 takluk. Takluk tanjizi qadim mana? Yakni gantungnya samuk dengan tiap-tiap benda maujud. Dah. Gantungnya samuk dan basar dengan benda maujud. Orang panggil tanjizi qadim. Kelulusan yang basar sedia kala. Belum daripada bombing ni ada. Benar ada bombing, benar ada. Langit ni benar ada, benar ada. Bukit benar ada. Pangkayu ada, ada. Gunung ada, ada. Sungai ada. Kemudian takluk samuk dan basar Tuhan ni, ia tahu sedia kala dah. Lulus dia kala. Walaupun benda ni tak jadi. Mana kelulusan dah di segi samuk basar tu di sifat Allah Ta'ala. Ada? Ilmu tu cakap dah. Nak ayat kata langit ni belum ada, bombing ni belum ada, pangkaya belum ada, bukit belum ada. Makna kata sifat samuk dan basar Allah Ta'ala duk bergantung dengan tiap-tiap benda ada ni. Belum daripada ada tu, dia dah takluk dah. Sedia kala tu, dia tahu dah. Kata benda ni kena lulus begini. Apa maknanya kelulusan? Yakni nyatanya di sisi Allah, dengannya di sisi Allah pada sedia kala, kelulusan pada sedia kala. Dan iaitu, apa? Takluk tanjizi qadim. Dan iaitu takluk keduanya, kedua samuk dan basar. Ya takluk mana tanjizi qadim? Dengan zat Allah Ta'ala. Dengan zat Allah Ta'ala. Bukan benda makhluk indah. Makna takluk tanjizi qadim bagi samuk dan basar ternyata di sisi zat Allah. Ternyatanya dengan samuk dan basar Allah. Wa huwas sami'ul basir. Ternyata sedia kala bila? Kelulusan sedia kala. Yakni dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ada bila? Sedia kalau tak ada permulaan bagi adanya. Maka samuk dan basar ternyatanya zat Allah Ta'ala pada sedia kala juga. Dia sedia kala. Dan sifatnya sifat Allah. Sifat Allah.
Maka samuk dan basar tu dia panggil kelulusan yang bahasa sedia kala pada mana? Pada zat Allah dan pula sifat Allah. Dan suluhi qadim kati molek. Suluhi qadim. Lain tu. Hak saat ni kelulusan bahasa sedia kala. Ketika zat Allah Ta'ala tu ada bila? Ada sedia kala. Ada mula tak? Tak ada permulaan bagi ada. Maka takluk samuk dan bahasa Allah Ta'ala ni, maka dia gantung pada zat, gantung pada sifat Allah, ternyatanya sedia kala lagi, kelulusan sedia kala. Dan suluhi qadim, suluhi qadim, perhati molek. Dan pula takluk kudrat iradat Allah suluhi qadim ni, mana nak? Patut dan padai pada sedia kala, mana? Dan iaitu takluk keduanya samuk dan basar dengan kita dulu daripada ada kita. Dulu daripada ada kita, kita tak ada. Lepas tu kita mai ada. Makna kata belum pada kita ada, samuk dan bahasa Allah patut dan padai. Nyata pada fok-fok kita belum pada ada. Dulu kita semua tak ada. Tapi patut dak padai ke dak dengan samuk dan bahasa Allah? Jawab kata patut dan padai supaya kudrat Allah. Kudrat Allah, takluk sulih qadim. Belum pada fok kita ada. Belum pada fok kita jadi. Belum pada fok kita timbul. Maka patut dengan kudrat Allah Ta'ala nak mengada fok kita. Nak mengada fok kita wapa orang. Nak mengada fok kita jangok ke hudup. Nak mengada fok kita besar ke halu. Nak mengada fok kita hidup apa tak. Maka patut dan padai bagi kudrat Allah. Supaya juga dengan sifat samuk dan basar. Belum pada fok kita ada. Maka ternyata dah di sisi Allah dengan samuk dan basar dia. Dua. Dan tangjizi hadis. Tak ada samuk basar juga. Berarti jangan nerok, jangan nerok. Dan yang tiga gawak. Dan tangjizi hadis. Kena mikir ni benda ni kena mikir. Dan tangjizi hadis. Iaitu takluk keduanya isran. Dengan kita kemudian daripada kita ada. Daripada ada kita. Takluk selepas pada fok kita ada. Ni lah ni kita ada. Ni orang panggil takluk bagi samuk basar. Mana ternyata. Tapi ternyata selepas daripada kita ada dah. Jadi takluk ada fok kita ada ni. Ada lebala apa orang. Maka ternyata tak bagi samuk. Ternyata. Ternyata tak bagi masalah sifat basar lah. Ternyata. Makna kata samuk dan pula masalah basar. Duk takluk pada fok kita ni. Takluk dengan samuk dan basar. Makna inkishah. Apa makna inkishah? Ternyata fok kita. Walaupun fok kita tak bersorak. Maka ternyata dengan sifat samuk dan basar Allah. Selepas pada fok kita tak ada. Lagi-lagi. Dan mustahil lawan samuk. Mustahil lawan samuk. Iaitu tuli. Dan lawan basar. Iaitu buta. Lawan bagi samuk. Ialah tuli. Lawan bagi basar. Iaitu buta. Gimana habis lo. Dan dalil samuk dan basar. Perhati. Dalil samuk dan basar. Itu firman Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa dan ia Allah As-Sami'ul Basir. Sangat-sangat mendengar ia Allah dan mempelihat Allah. Sangat-sangat mendengar, sangat-sangat melihat. Jangan dengar. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Dan ialah yang amat mendengar dan amat melihat. Dan dalil keduanya, kita pergi berderah sikit. Lepas lagi kita buat khulasa. Dan dalil keduanya, dalil samuk dan basar. Manakah percemih dalil dan percemih samuk basar? Pula bahawasa jika tiada bersifat ia Allah dengan keduanya, dengan samuk dan basar, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan samuk, nescaya Allah Ta'ala bersifat dengan tuli. Dan kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar, nescaya Allah Ta'ala bersifat dengan buta. Kamu dia bersifat dengan tuli dan buta ni. Dan iaitu bersifat Allah dengan buta dan tuli. Tuli dan buta ni mustahil ataupun batilun. Allah Ta'ala lagi bersifat dengan tuli. Allah Ta'ala lagi bersifat dengan buta. Ni orang panggil batil. Satu perkara yang bohong. Satu perkara yang plesu. Kenapa boleh kata batil? Tengok kerana keduanya, kedua buta dan tuli. Tuli dan buta ke atas Allah Ta'ala ni. Sifat kekurangan. Tuli dan buta ni orang panggil satu sifat kekurangan. Apabila tuli dengan buta sifat kekurangan dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Benda yang tertudak
Ataupun benda yang dak tentu benda yang tak terima pada akal kita. Nah, benda tak terima pada akal, tak masuk akal kita, kata Allah Ta'ala nak tuli dan buta. Maka sabitlah baginya bagi Allah Ta'ala samuk dan basar. Dan apabila sabit keduanya samuk dan basar ke atas Allah bagi Allah, mustahilah tuli dan buta. Mustahil Allah Ta'ala tuli dan buta. Perhati mula. Cedek kalah. Jadi, anak Musa ni kita kata dalam kitabnya perhatinya dah. Tengok. Khulasanya sifat as-sama' wal basar. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala amat-amat mendengar dan amat-amat melihat. Tuhan ada sifat pendengar, ada sifat pelihat. Dengan sebab Tuhan ada pelihat, Tuhan boleh melihat akan subur dan subur perkara. Allah Ta'ala ada pendengar, sebab tu Allah Ta'ala boleh dengar akan tiap-tiap benda maujud. Maka benda maujud sama ada daripada benda tu zat, sama ada benda tu daripada warna, sama ada dengan tu benda tu bising bersuara, sama ada benda tu bising beku dan keras. Maka Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Mana Allah Ta'ala inkishaf. Apa inkishaf? Ternyatanya pada Allah Ta'ala. Faham? Surah Mulk. Deh. Lepas tu Allah Ta'ala bersifat dengan samuk dan basar. Surah Mulk. Surah Mulk. Wahuma sifatani qadimatani azaliyatani. Dua sifat yang qadiman. Yang qadimatan, yang pesing qadim, yang bahasa sedia kala. Yang lagi pula azaliyatan, yang pesing azaliyatan, yang pesing azali. Pesing sedia kala. Qaimatan, yang pesing berdiri dan ada bizatihi ta'ala. Kaman di dua sifat ni, dua sifat yang sedia kala tidak ada permulaan bagi ada. Lagi pula ada dia tersedia kala, ada dia ada di zat Allah, bukan zat yang lain. Kemudian sifat samuk dan basar takluk kedua, samuk dan basar namanya takluk inkishaf. Hak ni hak makruf. Sebut kata takluk sepitah lalu bagi samuk dan basar, nama inkishaf tu. Hak sepitah lalu. Tak pergi pada takluk ni lagi. Jadi makruf dia sebut kata takluk bagi masalah samuk basar inkishaf. Takluk bagi iradat takhsih. Takluk bagi masalah kudrat ijad wa idam. Tu takluk sepitah lalu. Tapi dalam kudrat adanya takluk suluhi qadim, ada takluk tanjizi hadis, ada takluk tu al-wujud ke ba'dal adam, ada takluk al-adam ba'dal wujud. Itu suku pula. Tapi secara sepitah lalu, apabila sebut kata samuk dan basar, namanya takluk inkishaf, terbuka dan ternyata. Kemudian inkishaf kita ngaji dah sarah daripada inkashafan, yang kashifu, inkishafan. Baca molek. Hak kita ngaji dah puasa nama. Inkashafan, yang kashifu, inkishaf. Di atas wazan infa'ala, yang fa'ilu, infi'alan. Bak ni bak kau. Orang panggil bak kau ni inkishaf. Infa'ala, yang fa'ilu, infi'alan. Supaya kita kata, bak ni orang panggil bak hatta bagi apa? Hatta bagi mutawa'ah. Inkasartu kasartu zujaja, fankasara zalika zujaju. Wa bina'uhu lil mutawa'ati. Hataran bina dia tak bagi mutawa'ah. Inkashafa yang kasifun. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan inkishaf, terbuka, ternyata, maka benda lain semua tu nyata bagi Allah. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan ternyata, bersifat dengan terbuka, bersifat dengan terterang, maka benda lain itu terang bagi Allah. Nyata bagi Allah dengan sebab Allah Ta'ala tu ada sifatnya inkishaf. Supaya dulu kita ngaji, apabila seorang hipung kau tahu, jama'tul ibila fajtama'a zalikal ibilu. Apabila aku hipung tak, uta terima hipung. Sebab ni. Apabila Allah Ta'ala ada sifat inkishaf, ada sifat terbuka, maka benda makhluk itu terbuka. Terima terbuka. Itu dia panggil mutawa'ah. Terima terbuka, terima ternyata bagi zat Allah. Mana nak? Ternyata dan terbuka. Faham tak? Bab mutawa'ah ni. Apabila Allah Ta'ala ada sifat samuk dan basar, maka samuk basar panggil inkishaf, maka semua makhluk tiap-tiap benda yang ada ni terbuka ternyata terima ta'ala, terbuka ternyata bagi zat Allah Ta'ala samuk dan basar. Sebab samuk dan basar ini takluk dia inkishaf, maka terbuka bagi Allah ternyata. Maka benda lain terima nyata, terima terbuka bagi Allah. Satu. Tu inkishaf tu makna bab mutawa'an. Maka wajib kita mukallaf iktikad kata inkishaf pada ilmu. Takluk ilmu, mana takluk inkishaf. Takluk samuk, takluk inkishaf. Takluk basar, takluk inkishaf. Tapi inkishaf yang ada pada ilmu, inkishaf yang ada pada samuk, surah Mulk. Inkishaf yang ada pada basar, semua ini berlain.
Tapi berlainan ni berlainan. Maka inkishaf pada semuanya samuk dan bahasa ilmu. Yang tiga ini berlainan semuanya. Lagi pula inkishaf tiada bersama pada ilmu dan bahasa dan pula samuk bahasa. Dan hakikat. Dan diri perkara. Dan perkara hak sebenar dan sungguti. Yang mengetahui dia akan hakikat bagi inkishaf. Bagi ilmu, bagi samuk bahasa. Oleh Allah Ta'ala jua. Kamu ada kita tak tahu inkishaf tu. Cuma iktikad kata, bagi Allah ternyata dengan ilmu. Bagi Allah ternyata dengan sifat perdengar. Bagi Allah ternyata dengan sifat sama. Kamu ada ternyata dengan ilmu dengan sama. Berlainan. Ternyata sama dengan bahasa. Berlainan. Hakikat sebenar, itu serahlah kepada Allah. Kita boleh iktikad pada tu ya. Dah. Kemudian takluk bagi sama dan bahasa. Nah, lepas tu kita nak bicara lagi kata sifat kalam lebih payah lagi. Kalam terlebih payah boleh susah. Sebab tu dia panggil ilmu kalam payah kita nak faham. Kemudian dia takluk samuk dan bahasa lain daripada panggil takluk inkishaf. Lain daripada panggil takluk inkishaf. Takluk bagi samuk juga. Takluk bagi bahasa tapi panggil takluk inkishaf. Panggil takluk lah. Tangjizi qadim. Apa? Takluk suluhi qadim. Tangjizi hadis. Mana takluk samuk dan bahasa panggil tangjizi qadim. Kelulusan yang bahasa sedia kala. Tangjizi mana kelulusan. Bagi samuk yang ada di Allah. Bagi basar yang ada di Allah. Orang panggil pesing sedia kala kelulusan. Apabila Tuhan bersifat dengan samuk, bersifat dengan basar, nah, maka takluk ini orang panggil untuk kelulusan yang bahasa koding. Sedia kala. Yakni takluk samuk dan basar pada zat Allah dan sifat Allah. Kerana sifat Allah dan zat Allah, orang panggil perkara sedia kala perkara yang koding tidak ada permulaan bagi adanya. Maka sifat samuk dan bahasa Allah, orang panggil takluk tangjizi koding. Kelulusan yang bahasa sedia kala. Mana? Pada bergantung pada tetengnya zat Allah dan sifat Allah. Hak ni samuk basar dia panggil kenyataan dan terterang lagu ni dia panggil sedia yang bahasa kelulusan. Pada zat dan pula sifat Allah. Adapun suluhi qadim patut yang pada sedia kala. Hak ni apabila Allah Ta'ala bertakluk sifat samuk dan pula qana bahasa dia. Pada fuak kita semua makhluk ni belum pada ada kita. Belum daripada ada langit, belum pada ada bumi, belum ada bintang matahari, belum ada kita. Maka ketika ni sifat samuk dan sudah takluk dah. Sudah bergantung dah. Sudah bertamak dah. Belum pada ada kita. Belum ada langit. Belum ada bintang. Makna sifat samuk Allah Ta'ala dan bahasa bergantung dah. Bertamak dah. Duk hijau dah pada masalah benda yang belum ada. Tapi patut dan padai ke tak bagi samuk dan bahasa? Jawab tak patut dan padai. Hari ni orang panggil suluh qadim. Dan satu lagi sifat samuk dan bahasa Allah Ta'ala. Takluk yang pesing tangjizi hadis. Pelulusan yang bahasa baru. Mana? Ketika kita ada ni. Lah ni kita ada dah, kita lulus dah. Maka ada kita lah ni, orang panggil sifat samuk dan bahasa bergantung pada ketika kita ada. Ada lah ni, orang panggil samuk dan bahasa takluk pada kita, orang panggil tangjizi hadis. Kelulusan yang bahasa baru. Sekat tu dulu. Kamar dikata, Wallahu a'lam dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berpindah ia Nabi ke Madinah. Nabi kita berpindah kepada Madinah. Berpindah pergi pada Madinah. Duduk Mekah 13 tahun. Maka tu ayat suruh Nabi hijrah. Maka Nabi pun hijrah dengan para sahabat yang mula-mula sekali dengan Nabi. Ialah kena kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar cedek ke Nabi 2 ekor daripada unta untuk Abu Bakar dan untuk Nabi. Lepas tu ketika Nabi duduk di atas Jabal Tur. Tempat Nabi menusuk tu gua tu, siapa dia duk pergi makan daripada Nabi? Ialah kena pada Abdullah ibnu Abi Bakr, anak Abdullah. Maka duk pergi makan Nabi hari-hari ketika nusuk tu. Maka Abdullah sekali juga dengan Nabi sapi pergi pada Madinah. Dan pula satu orang Yahudi yang buat jalan kepada Nabi SAW. Kemudian daripada dibangkitkan dia akan Nabi dengan 13 tahun. Lepas pada Allah Ta'ala bangkit Nabi jadi Nabi dan Rasul duduk di Makkah 13 tahun. 13 tahun. Berpindah ia Nabi. Nabi pun berpindah, Nabi pun hijrah. Belum pada hijrah Islam pada Madinah. Yang pertama sekali hijrah pergi kepada Habasyah. Kali pertama sekali Sayyidina Uthman. Lagi pula kepada banyak orang. Apa orang ketika tu? 18 orang tak silap dengan hijrah pergi pada Habasyah kali pertama. Kali kedua hijrah pergi pada Habasyah ialah 100 lebih. Trik 3 baru hijrah Nabi pergi pada Madinah. Mana tak belum daripada nak hijrah pergi pada Madinah, hijrah pada Habasyah dulu. Hijrah pergi ke Madinah seni itu selepas pada Nabi mendiami di Mekah sana duduk berdakwah. Lepas pada bangkit Nabi jadi Nabi Rasul 13 tahun. Bila Nabi hijrah ni, tengok
pada hari Jumaat. Nabi hijrah daripada Mekah, lari itu baik pada Mekah hari Jumaat. Kemudian hari Jumaat dan sampai ke Madinah pada hari Isnin. Maknanya hari kat Nabi jalan apa hari? Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari. Kemudian perjalanan ni Mekah sampai Madinah berapa ratus kilo? 450 kilo. Makna kata Nabi berjalan sehari-hari tu 100 kilo lebih. Dengan utah. Dibawakan oleh orang Yahudi buat jalan, Nabi nak pergi ke Madinah, maka orang Madinah pakak naik pertama, naik atas bukit, tengok Muhammad mari rok giro, tengok bukit. Alim tak lagi, naik atas pertama tengok Muhammad mari rok giro, tak mari lagi. Pakaklah naik atas bukit, pakaklah naik pertama, pakak tengok ke Nabi. Bila Nabi nak sapa, Nabi tu berita mari kata hari Jumaat keluar daripada kota Mekah, maka hari Senin Nabi sapa ke Madinah. Apabila sapa dia mau tengok jauh dah utang Nabi mari orang dengan Abu Bakar, maka duk tah pertama atas bukit pakak mai royak fok boh. Muhammad mari dah, Muhammad pakak buat cedek lah, pakak selawat Nabi, pakak sambut Nabi, pakak tolak di atas Nabi dah kan. Dah 4 hari berjalan ni dah. Dan bersungguh-sungguh ia Nabi pada menzuhirkan agama Islam. Nabi tu bersungguh-sungguh sangat pada menzuhirkan agama walaupun dia kena dibunuh, walaupun dia tu dibunuhkan oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi, nak igat Nabi, nak cicir Nabi, nak tawai Nabi. Nabi sanggup weh. Satu ketika Abu Talib pergi royak ke Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad, orang kafir Quraisy royak pada musuh mengerti agama Musa ya. Agama baru mengerti, mu nak gapo nak reti nak jangok, dia nak reti nak jangok. Kalau mu nak kakah mah, dia nak kakah mah. Nak wi kamu nak kaya, dia nak wi kaya. Tapi syarat mu letak ya, agama Islam ni, agama baru ni. Agama duk cicir fok dia kata fok ni bodoh dia semua berala. Mu tak agama ni, dia nak wi lah kalau mu nak jadi raja, dia nak wi menjadi raja. Kalau mu nak reti nak jangok, dia nak wi reti nak jangok. Kalau mu nak duit pitih, dia nak wi pitih. Kalau mu nak emas, dia nak wi emas. Ni, emas. Lepas tu Nabi tak say, Nabi royak kepada pak saudara nah. Dia royak kepada pak saudara Abu Talib, dia kata, "Hei ya ammi. Sekira lek ni kananku ni matahari ku nak pegang. Aku nak pegang matahari. Sebelah lek kananku pegang matahari, sebelah lek kiri ku ni ku pegang bulan. Duk gitu. Tapi aku duk pegang matahari nak bawa lah ni. Tapi dia musuhku tinggalkan agama Islam dinullah ni. Aku tak akan tinggal." Ya tahu berat ni. Pegang matahari belah, pegang bulan sebelah. Demo suku tinggalkan agama. Aku tak akan tinggal sekali-kali. Ya kata Nabi ni satu orang yang muzuhir sangat. Satu orang yang mujahadah sangat dengan agama. Tadi orang tu mari gapo. Masa dia nak uri kita. Lepas tu kita tak berani bel. Ya barang ni orang lek sana temu. Lepas tu orang lek sana temu tu. Dia sepuluh dengan cedi tak cedi 5 keping. Lepas tu tulis akak. Nah tu akak ayat Quran. Dalam tu tulis akal yang hak bangul pahun ni dia tulis di duit keping satu daripada hak Malaysia. Nah keping bulat itu tulis Yasin 7 kali. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Ya wak boh di pinggir. Hak tu orang Malaysia wi kat orang kita sini. Pakai ye. Tapi dia tulis Yasin 37 kali ni orang panggil kalau kita orang ngaji lagi pula orang wak aman ni orang panggil Yasin gini orang panggil Yasin tunggal. Yuk pakai boh di pinggir, boh di kenik dah. Fok-fok orang-orang ada nama lah. Yasin 7 kali dalam duit keping dah. Duit besi. Lepas tu tak ada tu mari lah kita baik. Kita tak ada bah hari ni bah ni. Malah orang ramah. Bah nak kecek-kecek esok tadi tu. Boleh ke tak kita nak pergi barang ni. Kita tak warning bah. Barang tu tu barang pelik. Orang lek sana boleh. Lepas tu tulis dalam tu ayat sepuluh jadi besi keping boleh. Lebih kurang sedekah. Lepas tu tulis ayat dalam tu ada 5 keping. Lepas tu orang ambil tu nak duduk tak boleh. Panas pedih lah ni. Lepas tu nak pergi orang lain tak tengok dia nak pergi babo tengok ke mana. Tak pergi orang lain tengok kita rasa malah benda-benda baik ni takut jadi baik lain. Takut kita mai tak moh kita kan amo kan jadi kok hera-hera apa itu tak serak. Sebab ngak mula bawa dulu gimik besi lilih klik mai nak tidur tak boleh pun ni tak se. Orang-orang ditokar mimpi budak-budak mimpi kata besi lilih ada di dalam carak tu. Apa-apa kak gamik orang lain nak mai tak boleh mula bawa ambil klik tu nak tidur tak boleh. Nak tidur tak boleh, nak makan tak boleh. Kita malah nak lagu tu. Nah, tu. Lepas tu malah ada stokor batu. Ya tu dulu jadi sepengamah. Ya orang ni buat ridah. Dulu ya royak saja tapi hari ni ya uwi. Kita abang ambil stokor ni. Kalau kita tengok tu, nah nampak sepengamah. Stokor. Nah. Tapi hak jumuh tu banyak. Nampak rupa demo boleh satu tempat tu deh. Tapi bukan mah nampak supaya tanah pasir je tu nampak tubik-tubik rupa tu. Nah.
Pelik-pelik weh. Tak tahu ke. Nah, kok mana ni? Dan membuka beberapa negeri yang basa-basa di dalam masa. Nabi masa dia membuka. Yakni dia futuhat. Termasuk kita duk ngaji pagi-pagi tu. Masa Nabi hantar Khalid bin Walid pergi kepada Hira. Lagi pula pergi kepada Daumah untuk membukakan Daumah kan. Dan membukakan, yakni membuka oleh Nabi beberapa negeri. Nabi membuka masa dia, di zaman dia tu beberapa negeri-negeri. Futuhat pada masa Nabi tu banyak. Nak buka Rom tapi tak ada berjaya. Membukakan Kudus. Membuka negeri yang berhampiran. Di dalam masa 10 tahun. Dalam masa Nabi duduk getah Madinah, Nabi dapat bukakan negara-negara sebagai duduk di bawah negara Islam. Dan wafat ia Nabi. Nabi tu wafat. Wafat di mana? Di Madinah. Di dalam rumah bagi siapa? Rumah bagi Siti Aisyah. Dah. Maka Aisyah radhiyallahu anha rumah sepik lah. Tepat wak makbarah Nabi, rumah siapa weh? Ialah rumah Siti Aisyah. Aisyah saat ni tu bila Nabi wafat, maka taruh di rumah Siti Aisyah tepi mimbar bagi Nabi. Ialah nasam yang pertama Nabi. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar. Dalam rumah Siti Aisyah kawasan, rumah Siti Aisyah. Rumah Nabi tak luas tu. Aduk boleh 4-5 orang, 6 orang. Lepas tu baik tak boleh duduk. Ketat. Lepas rumah Siti Aisyah tak luas ni. Lepas tu Nabi bini 9. Wah, rumah ni, rumah bilik, rumah ni khas. Bilik. Bini ni sebilik. Bini sebilik. Tapi duduk dekat-dekat tu. Tapi tak luas. Maka rumah Siti Aisyah ini tempat perkuburan Nabi. Lepas pada Nabi mati, Siti apa? Abu Bakar As-Siddiq duduk situ. Kemudian yang ketiga, Umar apabila kena tikar oleh Khawarij. Duduk dalam masjid Khawarij tikar Umar. Umar saat ni dekat-dekat dia sakit nak mati. Maka Siti Aisyah atau Umar nak duduk kedak di tepi Nabi. Umar kata, Umar teriak. Umar teriak menangis, ya Siti Aisyah, aku malu nak duduk pergi Nabi. Tu tak padan aku nak pergi. Umar teriak. Aisyah tahir Umar, nak duduk kedak Amirul Mukminin tepi Nabi SAW. Maka Umar kata, aku malu Aisyah nak duduk tepi Nabi. Aku ni satu orang yang tak padan. Nabi dikatakan Rasulullah, utusan Allah. Lagi pula dibangkitkan untuk ummah. Aku nak duduk tepi, tak gamak Aisyah. Tak apalah Umar, kalau menurut situ aku nak cedek. Aisyah, rumah dia pertama dia tak Nabi. Yang kedua tak ayah dia Sayyidina Abu Bakar. Yang tiga yang khalifah yang kedua. Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin. Tapi Aisyah dia gerbai with 3 orang, duduk 3 orang situ. Lepas tu tak leluh lah. Aisyah sendiri duduk di kubur Baqi' di sana tu. Ini kata satu wanita Seri Nabi, gerbai untuk Nabi, gerbai untuk pak dan gerbai untuk sahabat. Dia sendiri tak duduk dengan Nabi, apa? Dia duduk di apa? Kubur Baqi'. 3 orang. Nabi, Abu Bakar dan Umar duduk situ dah. Tu dia. Kemudian daripada sakit Nabi. Lepas pada Nabi tu sakit demi panah. Pada akhir bulan Safar. Bulan Safar Nabi sakit ni. Duk tahriba Siti Aisyah. Demi panah basa-basa Nabi suruh Aisyah ambilkan air nak lomo tu boleh dia rasa panah. Dan adalah masa sakitnya 13 hari. Jua Nabi sakit 13 hari. Dan umur Nabi pada ketika itu 63 tahun. Nabi umur 33 tahun. Dah 3 arah 63 tahun. Nabi dekat-dekat mati tidur tahriba Aisyah. Ya tak Aisyah. Ya Aisyah khuzi geriba. Khuzi gereba mai kau aku ni. Wa ambil gereba mai aku nak air sikit kau panah. Kau Aisyah apabila Nabi tak nak batang kau tekak dia di atas Aisyah. Aisyah rasa panah. Panah pohon dia kerana Nabi tu humma demi panah. Nabi minta kepada Aisyah ta'al khuzi al-mai. Muhattakan air, mumikkan air dalam gereba tu. Aku nak jiru sikit kau panah. Maka ketika tu orang panggil. Nabi pun segar tak segar dah. Maka Abu Bakar saat ni tu nak timi. Nak Nabi tak ada. Sebab tu Nabi wakil kepada Abu Bakar. Hey Abu Bakar, yusalli bihim. Muka akan semaya dengan manusia tu. Yusalli bihim, masmaya lah ulimu. Dengan mereka itu, dengan manusia jadi imam. Abu Bakar wakil pada Nabi. Nabi tu tak agak dah tika ni. Nabi buka pintu nanti moya. Maka sahabat-sahabat dia kata Nabi nak tubik. Nabi tak ada tubik. Kata Nabi tak agak. Tapi Nabi suka tengok sahabat-sahabat dan umat-umat dia semaya Jumaat di Masjid Madinah. Nabi tak ada tubik. Tapi Abu Bakar dan sahabat dia kata takut Nabi tubik jadi takmir. Nabi tu semaya. Nabi tak agak dah tika ni. Pada sakitan Nabi 13 hari lebih kurang duduk di rumah bagi Siti Aisyah dan dikuburkan padanya pada Madinah yakni pada rumah Siti Aisyah sekat tu dulu. Kami kata wallahu alam. Nak ajak ni sikit dah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu wa an ibni Umar, yani takdirnya wa an Abdullah ibni Umar, karena Umar ni anaknya nama Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, anak dia ni nama Abdullah mereka. Wa ruwiya an Abdullah, dan riwayatkan daripada Abdullah ibni Umar, anak bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kerana ya apa ya lakak dengan anhuma, kerana anak pun sahabat, kerana pak pun sahabat. Pak tu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan anaknya pun sahabat juga weh. Sebab dia takdir, dan ia kata radhiyallahu anhuma, minta redalah daripada keduanya, daripada Abdullah dan Umar itu. Annahu kana, bahasa adalah ia Abdullah ibnu Umar, yuqabbilu, mengkucuplah ia Abdullah ibnu Umar, ibnahu, akan anaknya. Abdullah ibnu Umar pun ada pernah kucup anak dia, Saliman, akan Salim. Wa yaqulu, dan berkatalah mereka itu, dan berkatalah ia Abdullah ni, i'jabu min syaikhin yuqabbilu syaikhan. Pelik kau oleh kamu. I'jabu, anak pelik kamu. Kamu rasa pelik kah? I'jabu, suka serenoklah oleh kamu, min syaikhin, daripada satu syekh, yuqabbilu syaikhan, yang mengkucuklah ia syekh. Kamu kena bahasa pelik. Syekh sama syekh, orang aling sama orang aling, kucuk game mari. Mu bahasa pelik tak, bahasa suka tak, bahasa serenok tak. Pas ni pok pada anak kau lebih lagi lah. Syekh sama syekh, tengok tok guru sama tok guru, ya jumpa syekh masyayikh besar-besar kita tengok. Syekh Wahbah jumpa dengan Syekh Buti dulu, Syekh Wahbah dengan Syekh Bura, Syekh Mesir, Ali Jifri, nak jumpa kamar kakak peluk pakak dakak kucuk popak. Pelik tak, suka serenok tak? Suka serenok lah. Patut ayah buat kepada anak lebih jugalah. Itu dia. Wa an Sahlin ibni Abdullah At-Tustari As-Sayyid Al-Jalil, lagi pula ahadi afradiz zuhadil ummah wa ubadiha radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Sahal ibni Abdullah At-Tustari As-Sayyid Al-Jalil, dia ni ahadi afradiz zuhad, dia ni salah seorang daripada orang-orang yang terlokoh hati daripada dunia. Sahal ni, dia ni salah satu orang yang lokoh hati daripada dunia, yang tak mau mana pada dunia, tak suka pada dunia. Wa ubadiha, dan orang-orang yang abid di zaman itu. Ubad mana kata jamak pada abidun. Dia ni salah satu daripada orang yang beribadat kuat pada zaman itu. Radhiyallahu anhu, adalah ia Sahal ni. Ya'ti datang ia Sahal. Tengok molek weh. Ya'ti datanglah ia Sahal. Aba Dawuda, akan Abu Daud, akan Aba Dawuda As-Sajtani, As-Sajastani, baca tu As-Sajastaniya, yang bahasa pada Jajastaniya. Makanya Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, dia gizarah, jumpa, datang jumpa dengan Abu Daud As-Sajastani. Luah dulu, bukan luah Arab dah ni. As-Sajastani, ataupun kita Zubikistani, tan tu buat no, Zubikistan, Tajikistan, Shishe, tu kau belah-belah Afghanistan, patu belah Asia. Tapi buat ni banyak aling. Imam Tirmizi, bukan orang Arab, orang alik no, orang belah balik Tilmisani. Tilmisani lah, Tajikistan, Zubikistan, lagi pula jangan kita kata nah, apa Bukhara kau no, belah alik no, apa bijak-bijak. Wa yaqulu, dan berkatalah ia, datangkan Abu Daud, dan berkatalah ia Sahal ni, akhrij li lisanaka, bawa keluarlah engkau hi Abu Daud, li bagi aku, untuk aku Sahal ni, lisanaka, akan lidah engkau bawa keluar tiklah lidah engkau, aku mari ziarah engkau ni hi Daud As-Sajastani. Bawa keluar lidah engkau, kecek tiklah, keluar tiklah lidah, cakaplah dengan aku atik ni. Lisan engkau mana? Alladhi tuhaddisa bihi hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Lidah engkau yang engkau duk bercakap-cakap dengan dia, dengan allazi, dengan lidah engkau ni. Hadis Rasulullah, akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Daud, hari ni ku mari daripada Tustari. Maka mai jumpa dengan Abu Daud. Maka Sahal kata pada Abu Daud, minta muak tubik telah bercakap telah lidah engkau dengan aku ni semacam mana engkau bercakap dengan lidah engkau akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau waktu betul la ukabbiluhu liuqabbilahu, supaya aku nak mengkucuk akan dia, akan dikau, akan Abu Daud. Supaya aku nak kucuklah akan dikau tu, engkau waktu baik lidah engkau, hal lidah engkau dah kecek dengan hadis Nabi, supaya aku tu boleh kucukkan akan dia, akan lidah tu kucuk pak dah. Arak kucuklah pom lidah tu. Dah. Fayuqabbiluhu, maka mengkucuklah ia Abu Daud. Hu akan dia akan sah. Supaya mau tu baik lidah aku pun dah lidah muduk kecekkan hadis Nabi. Lepas dah tu aku kucukkan akan dikau, kucukkan pipi engkau, cucukkan mulut engkau, lidah engkau dan pula engkau kucukkan akan daku. Gitulah lebih kurangnya. Wa af'alu as-salafi fi hazal bab aksaru min an tusara wallahu alam. Dan perbuatan salaf, yakni salafus salih, orang-orang dulu. Fi hazal bab, pada ini bab apa? Ai babit takbil, bab mengucuk ni. Aksaru, ialah terlebih banyak min an tusara daripada bosa dihasar dan disipeh. Banyakkan salafus soleh pada ini bab kucuk mengucuk ni, makna terlebih banyak daripada bosa disimpangkan akan dia. Makna kata banyak kan, terlebih banyak disimpangkan akan dia, disakatikan akan dia pada ini bab kucuk mengucuk ni. Wallahu a'lam. Sekat tu dia kata wallahu a'lam.